Inovasi kata kunci dan juga tajuk Darah Muda pada malam ini membicarakan tentang inovasi perkara-perkara baru, perkara-perkara yang segar yang boleh ditampilkan untuk manfaat masyarakat secara umumnya. Dan sedikit konteks je, kerana minggu ini kita banyak bicarakan tentang belanjawan di Darah Muda. Sejak 2 minggu lepas, 3 minggu sebelum ni kita bicara tentang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, kemudian fokus kepada belanjawan 2021. Dan semua itu berkaitan dengan inovasi bagaimana perkara-perkara baharu, pelaksanaan cara baharu dalam pilihan raya dan juga pembentangan belanjawan 2021 yang bersifat resilient, revitalize, yang ditampilkan dengan kaedah untuk mendekati masyarakat dan membangunkan ekonomi secara kaedah yang baru. Tapi malam ini Darah Muda ingin mengambil sedikit sisi yang berbeza, masih lagi dalam konteks inovasi, tetapi untuk melihat bagaimana peluang untuk beliau menampilkan dan menonjolkan kreativiti mereka dan juga inovasi mereka dalam satu platform yang dinamakan IPEX 2020. Dan ketika ini bersama dengan saya Darah Muda, dua orang tamu yang cukup yang menguruskan IPEX ini, satu projek yang dilaksanakan dengan kaedah baharu. Bersama dengan saya Ahmad Akhtar Ahmad Hilmi, pengurus projek IPEX 2020, dan juga Ana Nur Nabilah Aminuddin, pegawai perhubungan media IPEX 2020. Saya langsung kepada Akhtar ya. Sedikit Akhtar, pengenalan tentang IPEX 2020 ini, apa keistimewaan dia dan apa yang cuba dilaksanakan ditampilkan. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Irfan. Jadi senang cerita, IPEX ni adalah sebuah hasil buatangan antara kerjasama yang telah berlaku antara Malaysia Productivity Corporation ataupun MPC dengan pelajar semester akhir Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Jadi IPEX ni ataupun nama panjang ni iaitu Innovation, Productivity and Exposure. Apa yang menarik tentang event ini adalah ini merupakan pertama kali dilangsungkan sepenuhnya secara virtual dan juga peringkat kebangsaan yang melibatkan inovasi, belia dan industri 4.0. Jadi kita sedia tahu yang inovasi, belia dan juga industri 4.0 ini adalah sebuah konteks ataupun sebuah perbincangan yang sering diperkatakan dalam negara kita sekarang ni. Jadi Ya, Akhtar. ya betul. Secara umumnya bila kita sebut tentang program inovasi ni, saya kira jelas dan memang kita dah biasa. Tinggal lagi bila Akhtar sebut tentang pertama kali dilaksanakan secara virtual. Itu satu Ya, betul. perkara yang menarik dan kita akan masuk lebih lanjut tentang IPEX 2020 ni. Tapi saya nak memahami dahulu peranan dua orang yang berada bersama saya ketika ini. Akhtar pengurus projek, saya kira sangat jelas bahawa untuk supervise dan melihat pelaksanaan secara umum. Tetapi Ana sebagai pegawai media, apakah peranan Ana untuk bukan sahaja membawa IPEX 2020 ini ke hadapan di khalayak umum, tapi saya juga nak tahu tentang bagaimana Ana mengambil peranan itu dan berinovasi dengan kaedah itu sendiri. Silakan. Okey. Ya, silakan. Terima kasih Encik atas soalan tersebut. Saya Ana sebagai wakil pegawai perhubungan media bagi program IPEX 2020. Seperti yang Encik Irfan ada mention tadi, kita orang akan memastikan segala liputan media bagi tujuan mempromosi IPEX 2020. Tetapi yang berbezanya, kami harus menggunakan inisiatif sepenuhnya secara online. Kami tidak dapat bersemuka dengan pihak media. So bagi saya itu merupakan satu peluang dan pembelajaran yang baru bagi kami semua. Dan benda yang paling penting di samping itu, kami ditugaskan untuk menyediakan siaran akhbar dan penulisan untuk memastikan kelancaran sebelum dan selepas program dianjurkan. Hal ini kami melakukan sebab kita orang nak memberikan pendedahan media yang menyeluruh tentang inovasi dan tentang IPEX 2020. Ya Ana, kalau begitu apakah cabaran bila buat event secara virtual ini? Saya nak masuk tentang bagaimana pelaksanaan dia dengan Akhtar sebentar ni, tapi dengan Ana dulu, cabaran untuk bawa program ini untuk diekspos kepada masyarakat. Sebab bila virtual ni kita tak nampak. Kalau sebelum ni program inovasi ada booth kan, nampak di manakah orang ni, apakah inovasinya, boleh sentuh, boleh pegang, boleh rasa. Tapi ketika ini kalau nak buat liputan media itu mungkin dapat, tapi reach dan juga engagement dengan masyarakat itu mungkin sedikit problem. Silakan Ana. Kita tahu yang nak mengadakan program atau especially event yang besar seperti ini, cabaran tu tak dapat dielakkan. So sudah pastinya saya nak cakap cabaran paling besar kita orang sebagai seorang mahasiswa dan siswaza dalam norma baru ini ialah pembahagian masa. Sebab pertama sekali kita orang kena mengimbangi proses pembelajaran. Kita kena imbangkan waktu belajar dan pada masa yang sama kita orang kena pastikan program ini berjalan dengan lancar.
Tapi kita orang mendapat bantuan dan sokongan yang kuat daripada MPC pensyarah kami iaitu Encik Abuza dan Dr. Suhaimi. Tambahan lagi kita orang mempunyai kumpulan pasukan yang sentiasa memberi komitmen yang sepenuhnya. Itu juga membantu dalam menyusun dan mengendalikan program ini dengan lancar. Dan apa inisiatif yang kita orang ambil ialah kita orang menggunakan interaksi secara online, iaitu kita menggunakan platform-platform seperti quiz di Insta Story ataupun kita orang menggunakan permainan yang mampu menarik minat orang untuk menyertai program IPEX 2020 ini. Akhtar, kalau begitu saya sebagai seorang pengurus projek untuk melihat pengendalian program ini secara menyeluruh, saya nak masuk lebih dalam. Apakah cabaran yang anda hadapi untuk melaksanakan program virtual dalam talian peringkat kebangsaan ini? Silakan. Seperti maklum yang saya dah bentangkan tadi, kiranya IPEX ni akan dilancarkan sepenuhnya secara virtual. Jadi pelbagai permasalahan norma baru tu sendiri yang kami hadapi. Kiranya dengan melancarkan event ini ataupun majlis ini secara virtual melalui Zoom dan Facebook Live, kami perlu memastikan bahawa technical sistem ataupun aplikasi Zoom ini ataupun Facebook Live ini berada dalam keadaan yang cukup sesuai dan cukup bersedia untuk menampung program kami itu. Jadi salah satu cabaran itu adalah untuk memastikan gerak kerja itu berlaku secara proaktif dan secara gangguan. Kerana kami pun dalam norma baharu walaupun berbagai cabaran, kami tetap ingin cuba untuk mengurangkan jumlah gangguan itu. Sebab pelbagai permasalahan mesti akan menyebabkan program itu menjadi sedikit kucak-kacir dan sedikit kacau bilau. Jadi kami telah adakan beberapa inisiatif yang kami rasa dapat membantu untuk menarik minat penonton ataupun orang awam, terutama belia ni dalam memastikan mereka untuk kekal melihat program ini. Dan salah satu contohnya kami mengadakan sebuah program ataupun permainan interaktif yang dinamakan sebagai Kahoot, yang kami rasa ia mampu menarik minat peserta ataupun orang awam tu untuk bertanding. Dan ini juga berdasarkan permainan juga kami sertakan dengan hadiah yang misteri ataupun special untuk menarik minat mereka untuk kekal berada di PS5. Itu special sangat. Akhtar, saya minta maaf, saya masuk ya. Apabila Ana sebut tentang sokongan MPC, mungkin Akhtar boleh kongsikan juga tentang bagaimana MPC membantu melaksanakan program ini bersama dengan anda sebagai pengurus projek dan juga melaksanakan projek secara keseluruhan. Silakan Akhtar. Terima kasih. Kiranya kerjasama antara dua pihak ni ada berlaku secara proaktif lah. Kiranya MPC dan UiTM bergerak seiring mencapai apa matlamat yang telah kami tetapkan. Dan kami di pihak UiTM berasa amat bersyukur kerana MPC ni yang diketuai oleh Puan Syazdina Zakaria, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan Korporat MPC, dan pasukannya telah banyak membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan juga panduan untuk kami sebagai anak muda dalam kaedah ataupun cara yang produktif atau kaedah yang efektif dalam proses untuk mengadakan program ini. Jadi mereka mengajar kami tentang selok-belok dunia digital ni dan dunia inovasi ni kepada kami. Jadi kami dapat mengumpul pelbagai ilmu baru lah kiranya. Jadi bantu sangat-sangat dihargai dan sangat-sangat membantu proses kelancaran program ini. Bila Akhtar sebut tentang diberikan galakan dan juga diberikan panduan untuk melaksanakan program ni, saya nak dengar juga daripada Ana tentang apakah yang Ana belajar, apakah panduan-panduan baharu yang Ana dapat sepanjang pelaksanaan program ini yang juga boleh dikongsikan kepada kawan-kawan lain. Mana tahu lepas ni akan lebih banyak program yang sama ataupun mungkin program berbeza tapi dalam bentuk virtual, dalam talian juga dilaksanakan. Sebab sekarang ni duduk di rumah masing-masing semua boring. Betul. Okey, pertama sekali saya ingin mengatakan bahawa kami bekerja rapat dengan Cik Huda. Dia juga seorang yang berkait rapat dengan hubungan media di MPC. So kami belajar, kami menggunakan platform digital ini dengan baik. Pertama sekali kita orang akan merangka setiap program, setiap jadual yang kita orang nak approach media tu sendiri, sebab kita orang nak pastikan setiap media yang kita orang approach ni kita orang dapat contact dia dengan baik. Dengan merangka program tersebut, kita orang dapat melakukan perbincangan dua hala dengan lebih baik dan kerap.
apa yang saya nak katakan ialah kami sekumpulan akan membahagi kerja dengan sama rata untuk memastikan pelancaran program ini dengan lebih baik. Mhm. Ya. Kalau begitu saya tanyakan bagaimana pengalaman berkomunikasi dengan bernama ketika ini? Oh, pertama sekali saya nak cakap saya agak gugup sebab yelah ini pertama kali saya bercakap di hadapan televisyen. Dan ini juga merupakan sebuah peluang untuk kami anak muda untuk get involved dengan segala aktiviti inovasi dan kami nak mengatakan bahawa sentiasa ada platform untuk mereka menonjolkan bakat-bakat mereka dan ini merupakan sebuah pengalaman yang tidak akan dapat dilupakan sebab Ya. saya nak katakan bahawa untuk berurusan dengan bernama sangat mudah dan sangat menyenangkan kerja kami dan ini merupakan peluang yang menjadi satu titik permulaan dan kebanggaan untuk kami semua. Ya, dan saya juga bangga bila jawapan demikian diberikan ya. So, tercapai KPI saya malam ni. Tapi Alhamdulillah. kita masuk kepada segmen yang kedua dalam Darah Muda malam ini dan kita masuk pada sedikit isu berkenaan dengan inovasi. Ya. Kerana bila sebut tentang inovasi ni, benda yang kita dah bincang lama dan orang kata belia ini tidak cukup ada kreativiti dan juga ada semangat inovasi Ya. berbanding dengan generasi sebelum ini. Mungkin sedikit pandangan tentang adakah itu berlaku melihatkan kepada penyertaan yang secara dapat yang Ana dan juga Akhtar dapat dalam IPEX ni. Saya mulakan dengan Akhtar dulu. Adakah belia ini tidak cukup inovasi seperti mana yang disebut oleh orang ramai? Silakan. Um, untuk pendapat saya secara individu sebagai pengurus projek ini, saya dapat gambarkan yang apa yang dikatakan oleh ramai itu adalah tidak benar sama sekali kerana mereka ini mempunyai kreativiti itu sendiri tapi mereka tidak cukup platform ataupun medium yang membantu ataupun memberi dorongan kepada mereka untuk mempamerkan ataupun memperagakan bakat mereka ni. Idea tu dah ada di situ. Kiranya kita golongan belia dalam negara ni mempunyai idea yang cukup munas. Kalau Encik Irfan boleh tengok sendiri, dia punya idea tu kita sendiri macam tak boleh terbayang fikiran kita macam mana golongan belia ni dapat fikir, tetapi golongan-golongan ni dapat ataupun pentas yang sepatutnya diorang dapat dan galakan dan dorongan tu masih berada dalam kadar yang rendah. Jadi IPEX ni membantu mereka untuk memperagakan idea cipta inovasi mereka tu ke peringkat kebangsaan dan mungkin lepas ni ke peringkat global, siapa tahu. Boleh Akhtar kongsikan 2-3 mungkin inovasi yang Akhtar nampak dan Akhtar lihat yang boleh anda kongsikan bersama dengan kami ketika ini? Apakah contoh-contoh projek yang dibawa ke dalam IPEX? Okey, salah saya kongsikan dalam dua itulah. Salah satu yang menarik minat saya adalah tentang macam mana artificial intelligence ni, seperti tahulah AI semakin kuat diperkatakan dalam peringkat global dan peringkat negara kita. Jadi salah satu inovasi yang disertai kiranya macam mana AI ini mampu untuk mendiagnos ataupun membantu dalam proses perubatan yang tertumpu kepada ACL ataupun anterior cruciate ligament. ACL ni injury lah. Kiranya macam mana AI ni membantu untuk merawat dan memudahkan proses untuk memeriksa pesakit tersebut. Dan kemudian salah satu minat saya lagi ialah tentang attendance monitoring system. Macam kita tahu untuk tanda-tanda kehadiran di Malaysia mempunyai sedikit permasalahan yang berlaku dari tahun ke tahun. Jadi inovasi seperti ini mampu untuk meningkatkan ataupun mampu memudahkan proses di masa hadapan. Kalau begitu Ana, kalau saya juga tanyakan soalan berkenaan dengan inovasi di kalangan belia ini ialah seperti mana Akhtar sebutkan tadi, ada idea yang menarik, idea yang baru, idea yang segar, tapi masalah di Malaysia ni ialah idea kita tak disambut. Kita dah bentang, kita dah buat macam-macam tetapi dia mungkin sebab tak ada funding, mungkin sebab tak ada platform seperti mana negara di barat. Jadi idea itu dia jadi sejuk beku macam tu saja. Dia seperti tidak boleh dikembangkan dalam masyarakat. Ya. So macam mana berhadapan dengan situasi itu Ana? Okey, apa saya nak katakan ialah kita kena sentiasa memberi platform kepada generasi muda sekarang sebab kita rasakan tiada orang nak lihat bakat kita. Itu yang saya boleh nampaklah daripada sini. Sejujurnya saya katakan sebelum adanya event MPC ni saya tidak melihat ada event yang mempertengahkan industri 4.0
dan generasi muda secara lebih terperincinya. So saya nak katakan kita kalau boleh kita sebagai sebuah negara kita kena mengadakan lebih banyak pertandingan yang fokuskan terhadap generasi muda dan industri 4.0. Dengan itu mereka akan lebih berani untuk menunjukkan bakat mereka. Saya tahu sebagai generasi muda ada sedikit sebanyak ada perasaan takut untuk mencuba benda yang baru, tapi sebenarnya kita tahu dalam diri kita sendiri ada bakat yang terpendam, ada bakat yang kita perlu tunjukkan. So dengan platform-platform yang disediakan ini akan membuka mata dan memberi ruang kepada mereka untuk mencuba perkara yang baru. So apa yang saya boleh katakan ialah kita sebagai rakyat Malaysia harus sentiasa mengadakan pertandingan seperti ini. Mm-mm. Kalau disebut tentang menonjolkan bakat yang terpendam, Ya. saya lihat ini perhatian umum ya. Kalau di TikTok, di Twitter Betul. itu banyak perkara yang orang kongsikan benda-benda baru, mungkin dari segi maklumat, dari segi inovasi, dari segi ciptaan, dari segi benda yang mereka nak kongsi yang macam Vivi Noah ya, kongsi apa yang dia buat di Sabah Ya, itu. betul. Tetapi kita juga berhadapan dengan situasi di mana yang menyebabkan lebih ramai belia tidak mahu terlibat sama ialah kerana komuniti kita yang tidak beberapa supportive. Bila Ya, kita tunjuk betul. benda baru, dia kata, apa dia lah, kami dulu. Jadi anak Betul. berhadapan dengan skeptical seperti itu, jadi hilang semangat kita ni. Elok-elok dah seronok nak buat, tapi kita tak nak buat. Ana macam mana? Bercakap pasal skeptikal, saya tahu rakyat Malaysia ni mempunyai satu skeptikal yang sangat besar terhadap sesetengah kaum atau orang. Tapi cara kita untuk mematikan persepsi ini, kita harus sentiasa menunjukkan kita boleh buat benda yang sama dan kita kena memberi kita sebagai generasi muda kena sama-sama membangun sebab kita tahu kalau macam tanpa generasi muda ni memang tak ada golongan lain yang akan tolong kita sendiri. Saya believe yang kita sebagai satu komuniti iaitu youth sendiri yang akan membantu kita. So saya rasa itu je cara yang paling boleh ditonjolkan. Ya. Dan Akhtar, bila sebut tentang kepimpinan, inovasi dan kepimpinan, sebab ketika ini dalam norma baharu, pastinya kalau dulu kalau kita jadi pengarah program ini, ramai anak buah depan mata, boleh kontrol, boleh panggil, boleh tarik telinga. Tapi sekarang ni saya kira tim tu lebih kecil dan nak melaksanakan program bersifat virtual dengan angka yang lebih sedikit, tapi saya kira ada juga komplikasi dan juga cabaran tersendiri. Sebagai pemimpin, apakah yang pengalaman yang Akhtar boleh kongsikan untuk dalam menjayakan program yang berskala besar seperti ini? Jadi komplikasi tu memang akan ada, sama ada kalau secara fizikal sekalipun memang komplikasi dalam mengadakan program ataupun menjadi seorang ketua akan sentiasa ada dalam setiap organisasi. Jadi komplikasi itu bertambah bila kita tak mampu berjumpa secara berdepan dengan ahli program kita. Jadi kita sebagai belia masa kini kena hadap benda ni dengan cara produktif dan inovatif. Maksudnya jika sesuatu perkara tu dapat digunakan untuk membantu dalam proses tu, kita kena gunakan sepenuhnya. Contohnya macam sekarang kita tahu ada pelbagai platform untuk perbincangan seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya yang mampu membantu kita untuk mengadakan perbincangan dengan semua ahli program kita untuk memastikan setiap informasi dan setiap arahan tu capai terus kepada mereka supaya mereka faham dan jelas tentang apa yang kita nak. Tapi benda kita tak dapat elak, sekarang komplikasi, sekarang masalah tak dapat elak, tapi kita boleh cuba untuk kurangkan dengan memberanikan diri mencuba pelbagai platform baru di alam norma baru ini. Jadi saya suka tekankan norma baru datang dengan masalah baru, tapi kita juga kena datang dengan semangat baru untuk cuba berinovasi dan menjadi lebih produktif dalam mencuba pelbagai benda baru. Ya, terima kasih Akhtar. Dan saya nak memetik satu angka yang baru diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia minggu lepas berkenaan dengan kadar pengangguran. Kita melihat kadar pengangguran yang menurun berbandingan bulan sebelum ini daripada 741,000 kepada 737,000, penurunan 4,000 orang yang mula dapat pekerjaan, tapi angka yang sangat besar, 700,000 di kalangan masyarakat Malaysia ini yang masih lagi menganggur. Jadi bila sebut tentang inovasi ini dan bila sebut tentang IPAC secara khusus, adakah
platform ini boleh digunakan untuk memberikan idea dan juga cetusan kepada belia kita yang mana nak mula bisnes, yang mula nak create content, dia boleh gunakan idea daripada iPads ini untuk create something untuk jana pendapatan. Saya mulakan dengan Ana dulu, silakan. Okey, saya nak katakan seperti dalam Belanjawan 2021, kita seharusnya lebih memfokuskan kepada industri 4.0 dan juga 5G untuk memperhaluskan lagi digital teknologi. Saya nak cakap yang bahawa dengan adanya industri 4.0 ini akan lebih membantu dari segi kadar pengangguran, sebab saya boleh katakan antara inovasi yang menarik perhatian kami ialah digital storybook. Dengan mengadakan digital storybook, ia bukan sahaja menggalakkan minat orang untuk membaca, tapi at the same time diorang boleh melakukan sebuah bisnes buku tapi secara online. Kita tahu di generasi sekarang ni semua orang ingin menggunakan akses yang lebih mudah, iaitu menggunakan internet. So dengan menggunakan approach itu bukan sahaja menambah orang minat untuk membaca, tapi at the same time menambah pendapatan dan mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Ya. Maka mungkin nak kongsikan pandangan berkenaan dengan soalan yang sama. Jadi untuk pendapat saya sebagai seorang belia, kita dapat lihat belanjawan ataupun bantuan inisiatifkan oleh kerajaan sedikit sebanyak untuk mengurangkan kadar pengangguran seperti yang kita tahu 50,000 peluang pekerjaan telah disediakan. Tetapi kita dapat lihat juga bantuan perhatian rakyat ataupun PPR dapat juga membantu ataupun membuka langkah kepada belia ni yang kehilangan kerja ataupun yang belum mendapat kerjaan seperti fresh grad. So mereka boleh menggunakan inisiatif ini dalam membuka peluang mereka, membuka mata mereka untuk mencuba perkara-perkara baru. Seperti satu contoh, kalau mereka ingin mencuba untuk dalam bidang industri makanan dan minum, mereka fokus kepada menyediakan makanan tersebut. Mereka juga boleh mencuba untuk membina satu platform untuk mereka mempromosikan dan menghantar makanan tersebut. So dalam tempoh PKPB, COVID ni, mereka dapat menjadi sebuah pengusaha yang bukan sahaja menyediakan makanan yang lazat dan sedap, tapi mereka juga dapat menjadi pengedar dan juga pembekal yang dapat menyampaikan barangan mereka direct terus kepada customer mereka dengan tepat dan juga efektif. Sepatutnya begitulah teknologi digunakan untuk memudahkan dan juga memastikan perkhidmatan yang kita perlu itu sampai. Jadi Ana, di hujung ini sebagai kesimpulan, Ana mungkin boleh ada pesanan ke, ada harapan yang disampaikan kepada kawan-kawan, kepada mereka yang melaksanakan IPAX dan juga mungkin mereka menyertai dan juga menonton IPAX secara dalam talian itu, silakan. Okey, terima kasih kerana pihak bernama memberi peluang untuk kami mempromosikan IPAX 2020, dan saya ingin mengatakan kepada para belia untuk sentiasa mencuba benda yang baru dan tidak takut melakukan perkara yang baru. Saya nak berkata bahawa sentiasa ada platform di depan mata untuk mereka mengambil inisiatif untuk menonjolkan bakat mereka. Itu ialah sedikit pesanan daripada saya. Esok saya dimaklumkan ada majlis khusus akan laksanakan. Ya, Ana boleh kongsikan? Alright. Besok pada pukul 10 pagi di Facebook Live MPC kami ingin menjemput semua orang untuk menghadiri pelancaran IPAX 2020, dan kami berharap untuk anda semua follow Facebook MPC dan Instagram MPC, dan juga boleh mengetahui perkara dengan lebih lanjut di website MPC sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ana. Seterusnya saya beralih pada Akhtar sebagai pengurus projek yang berpenak lelah, berpeluh dan berdarah. Keluar darah kan? Hampir. Air mata darah semua. Air mata darah. Silakan Akhtar, harapan dan juga pesanan akhir ni. Jadi harapan saya secara umumlah dulu untuk belia pada masa kini untuk memahami konsep belia dan inovatif. Kiranya belia itu sendiri perlu mengubah pemikiran mereka menjadi, daripada memikirkan inovasi itu merupakan perkara yang sukar ataupun perkara yang mereka bertukar pemikiran itu kepada sesuatu yang indah dan mudah untuk mereka capai. Jadi barulah inovasi itu akan bergerak seiring dengan apa yang kita inginkan. Jadi program IPAX ini kita boleh lihat yang inovasi itu dicipta tidak kira bentuk, rupa ataupun masa. Jadi anda kata anda mempunyai sebarang idea, just keluarkan and try untuk buat benda tu.
Jadi saya ingin menyeru kepada semua warga masyarakat, terutamanya program belia, untuk sama-sama hadir pada majlis pada esok hari untuk melihat ataupun untuk mencari inspirasi berdasarkan inovasi-inovasi di jam 10 pagi hingga 1:30 petang. Jadi besar harapan saya agar belia semua dapat kita dapat bersatu padu untuk mencapai negara yang maju di masa hadapan. Baik, terima kasih banyak Akhtar dan juga Ana kerana bersama kita di Darah Muda, dan seperti mana yang mereka sebutkan tadi, saya panjangkan, iaitu berkenaan dengan inovasi, kita harus terlibat secara lebih aktif. Ya, bukan inovasi ini bukan semata-mata soal mencipta barang-barang baru, dia mencipta Betul. cara fikir baru, kepimpinan Fikir baru. baru, cara mendekati perkara-perkara lain dalam kehidupan kita dengan kaedah yang baru. Dan termasuklah di akhir ini Darah Muda, sekali lagi terima kasih pada dua-dua tetamu kita. Dan Darah Muda ingin menekankan kepada seluruh rakyat Malaysia, antara inovasi yang kita akan laksanakan secara peribadi ialah kita putuskan rantai COVID-19 ini dengan cara yang kreatif, dengan cara yang tersendiri, tapi pokoknya jauh dari tempat yang crowded, tempat yang terlalu ramai orang, pakai pelitup muka, amalkan norma baharu dalam kehidupan seharian kita, dan akhirnya habis COVID-19 ni bukan dah tak fikir dah soal virtual event ni, kita boleh jumpa secara fizikal lagi, insya-Allah. Tapi pokoknya kena selesaikan COVID-19 tu. Dan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, dan terima kasih kepada penonton kerana bersama dengan kami Darah Muda malam ini. Sekian daripada saya Irfan Faruqi, jumpa lagi di Darah Muda.